Jadi kalau pendapatan pada keseluruhannya telah tinggi kepada RM45,000 satu tahun, maka dengan itu jelas yang mendapat sasaran itu adalah kita. Ya, 95% dari rakyat negara ini adalah Melayu dan Bumi Putra. Kalau kata negara berpendapatan tinggi, kitalah juga antara rakan-rakan kita yang lain, orang Tionghoa dan orang Hindu dan orang Kadazan dan orang Iban, mendapat pendapatan yang tinggi. Dan kita lebih bersyukur lagi kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menyatakan kalau boleh dia nak menjadikan fokus dalam sasaran melaksanakan model ekonomi baru ini, orang-orang Malaysia berpendapatan 1,500 jadi sasaran untuk ditingkatkan pendapatannya. Artinya ada strategi-strategi tertentu. Masih lagi dikekalkan strategi-strategi afirmatif, ya, yang selama ini dilaksanakan dalam dasar ekonomi baru kita. Kalau tidak, macam mana 40% rakyat Malaysia yang mempunyai pendapatan 1,500 ke bawah ini boleh ditingkatkan pendapatannya lebih daripada itu. Sekali lagi, keikhlasan, kejujuran kepimpinan kita dari segi ini melihat bahawa rakyat yang mempunyai pendapatan 1,500 ini telah menjadi satu kumpulan khas, istimewa, disasarkan untuk ditingkatkan penghidupan sosioekonomi mereka itu. Kerana itu kita menyokong langkah yang dibuat ini. Dan akhirnya baru-baru ini untuk mengisi model ekonomi baru ini, maka diisytiharkan di dalam Parlimen pembentangan rancangan Malaysia ke-10 yang nak kita laksanakan sebanyak 230 bilion ringgit akan dibelanjakan oleh Kerajaan Persekutuan. Ini tidak termasuk agensi-agensi seperti RISDA, seperti TNB, seperti Petronas, seperti lain-lain lagi. Kemudian oleh swasta, mungkin seganda-ganda lagi. Itu belum berbelanja lagi, ya. Kalau berganda-ganda lagi, belum masuk dari kerajaan-kerajaan negeri dan agensi di bawah kerajaan negeri dan syarikat-syarikatnya, kerajaan-kerajaan tempatan. Kesemua ini untuk mengisi model ekonomi baru ini, supaya ianya benar-benar sebagaimana yang telah diikrar dan dijanjikan oleh Perdana Menteri kita akan menjadi satu janji yang dapat dipenuhi. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, model ekonomi baru adalah satu bekas, satu tapak, satu reka bentuk, satu desain. Isinya rancangan Malaysia ke-10. Berjaya atau tidak, kita yang akan menentukannya bersama-sama. Kerana itu pemimpin-pemimpin pada semua peringkat lah, pada peringkat persekutuan negeri, kerajaan tempatan, akar umbi, pengungsi JKK dan lain-lain lagi yang mencintai masa depan negara kita, hendaklah bertindak, memberi rangsangan dan juga memberi galakan kepada setiap orang supaya dapat memainkan peranan dia, supaya aspirasi, wawasan dan juga cita-cita kita melihat satu perubahan, ya, yang akan berlaku di kalangan rakyat Malaysia ini, insya-Allah akan menjadi kenyataan pada masa yang akan datang. Kerana itulah maka dalam usaha untuk meningkatkan ini, kita memerlukan satu pergerakan ke depan. Hari ini kita adakan kursus bengkel productivity. Sebenarnya meningkatkan tadi, keluar dari cengkaman ekonomi sederhana dan rendah ini kepada tinggi, sebenarnya adalah bersekitaran productivity, tambah nilai, tambah kebaikan. Daripada kecil, dari sederhana jadi tinggi. Itu nama productivity, tambah nilai kita. Hari ini kita bersama-sama menyumbang ke arah wawasan negara kita. Mereka yang dapat menimba ilmu adalah sebahagian daripada orang yang memainkan peranan dalam satu pasukan yang besar di negara kita untuk memastikan kecemerlangan akan dapat ditambah, bahawa perubahan yang berlaku kepada kita jika pendapatan kita bertambah, jika kesejahteraan kita meningkat, jika kuasa beli kita juga bertambah-tambah dari masa ke masa dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah satu kontribusi sumbangan yang penting terhadap mencapai cita-cita yang telah diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Tidak ada lampu Aladin yang kita nak gilap menjadi sesuatu perkara yang ajaib. Kesemuanya adalah dari titik peluh kita. Semuanya adalah daripada apa yang akan kita usaha dan rancangkan. Kerana itu saya suka menyatakan dari segi RISDA ini kita akan bergerak
kukuh bersama-sama sebagai satu pasukan, sebagai satu kekuatan, seperti agensi-agensi yang lain, seperti kementerian-kementerian juga, untuk mencapai cita-cita yang amat berhormat Perdana Menteri ini. Berjaya kita, berjaya masyarakat dan warga Risda, berjayanya masyarakat orang kampung, berjayanya pekebun-pekebun kecil kita di seluruh negara. Inilah apa yang dapat kita sumbangkan untuk menjadikan impian kita sebagai satu kenyataan. Hadirin hadirat dan hormati sekalian, kerana itu saya mengucapkan tahniah kepada Cik Tahir dan anak buah dia di Melaka, juga pengurusi JKK. Dia minta sikit derma tadilah. Saya dipahamkan wakil rakyat parlimen kita dah berjanji kat sini, saya nak sokong dia lah, saya luluskan 20,000. Jadi dia tambah lah tu. Saya dah beri 20,000 tu, dia tambah lah lagi. Kalau dari itu insyaAllah ya akan saya sampaikan bantuan ini. Dan kita nak melihat bahawa setiap kampung kita sentiasa akan dapat dimajukan daripada masa ke masa. Wakil-wakil rakyat, penghulu-penghulu dan sebagainya, sila bertindak mendapatkan penjelasan daripada Risda. Saya nak berkata pada sini, sebenarnya Risda ini alat orang kampung je lah. Kalau nakkan bantuan baja, nak bantuan benih, nak tanam semula, nak buat ini, nak buat itu, sampai ilmu dia pun macam mana nak tanam secara baik tu. Ya, amalan pertanian yang baik ini pun kita bekalkan. Di Risda berbagai negara datang untuk bertanya bagaimana kita boleh menjayakan sektor getah dan kelapa sawit kita. Sejauh Afrika dia orang datang, sejauh Latin Amerika pun ada datang. Tapi dia dah kaji termasuk rakan kita dari Indonesia. Dia kata dia tak akan boleh buat seperti Malaysia. Itu sebabnya pemerintah kita yang telah dulu-dulu terlalu banyak membuat fardu kifayah kepada kita. Tidak ada satu sistem yang lebih komplit dan lebih canggih sebagaimana yang dibuat oleh Malaysia pada hari ini, terutama melalui Risda atau Felda atau Felkra yang telah kita laksanakan daripada masa ke masa. Kalau kita ada tanah yang kecil, digalakkan supaya dikumpul jadi lebih kuat, lebih luas, senang dimajukan. Tapi kalau kita nak satukan tu, tentulah kita nak bergotong royong. Tentulah pemimpin nak panggil anak buah berbicara, menggalakkan silaturahim, bukan menggalakkan perpecahan dan fitnah di kalangan kita, nak berperang di antara satu dengan yang lain. Kalau kita kata kita ada sekarang ni 100 ekar, tapi orang ada 2 ekar setengah, 2 ekar, 3 ekar, 5 ekar. Jadi pemimpin dalam masyarakat tu kena Risda, kena bergantung pada dia, pujuk dia. Kalau ni besar lagi bagus, senang. Kita nak harap anak kita besar Kuala Lumpur, dia tak nak balik. Umur kita pun dah pencen, nak potong pun kadang-kadang tak nampak mana yang nak ditorih tu. Getah pergi tempat lain pula. Jadi begitu mudah, tak usah jadi toki saja. Serah tanah kepada Risda melalui anak syarikatnya, misal kata Risda Plantation. Risda Plantation pula, bila dah dapat mandat daripada orang ramai, kerana dia kerajaan boleh dipercayai. Kalau ada perjanjian tu sign aja lah, jangan gaduh. Kerajaan melindungi kepentingan orang ramai. Kerajaan tak akan berbohong dan jadi penindas. Sebab kita ada pilihan raya yang jadi hakim rakyat nanti. Sign saja. Kemudian ditanam semula, dibaja, dia buat sendiri. Itu bagi orang yang tak nak bekerja sendiri lah, pasal dah tua, anak tak berminat.